Sekejap, Aini, apa ke namanya? Aini nanti yang kamu tulis ni tolong share dekat grup Telegram, okay? Sebab benda nanti kat situ kan kita dah tutup dah, tak boleh tengok dah. Okay, tadi. Betul ke? Betul ke yang saya tulis tu? Saya tak pasti. Apa yang kamu dengar tu betul lah tu, saya tak ulang. Tapi jangan baca yang tu saja, bacalah semua. Cuma tekankan yang bahagian yang tu lah. Ada juga yang masuk tapi saya tak bagi tahu. Okey, kita akan tengok Perjanjian Hudaibiyah unit 1, kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Okey, kronologi. Apa kronologi ni? Maksudnya urutan bagaimana cerita bermulanya Perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang pertama saya bacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah itu. Pada ketika ini, Nabi dekat mana kawan-kawan, pelajar-pelajar semua? Nabi dekat mana ni? Madinah. Pada ketika ni Nabi berada di Madinah. Nabi lama tak masuk ke kota Mekah kerana ialah konflik apabila Nabi menjadi Rasul tu, penduduk Mekah mengancam Nabi apa semua, jadi Nabi berpindah ke Madinah. Okay, jadi ketika itu Nabi bila dah pindah ke Madinah lama lah tak masuk ke Mekah. Jadi bila Nabi mimpi sebegitu, para sahabat sangat gembira kerana apa? Mereka pun rindulah nak pergi ke Mekah kan. Di Mekah tu selain ia adalah tanah air Rasulullah, Nabi lahir di sana juga adanya Kaabah, iaitu tempat kita umat Islam hari ini menunaikan ibadah haji dan umrah. Okay. Yang kedua, pada hari Isnin awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Mekah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Apa maksud pedang yang bersarung? Tak berperang. Ya betul lah. Maknanya mereka pergi tu bukan niat untuk berperang. Maknanya menunjukkan pedang tersarung tu, pedang tu memang dia orang bawa je lah ke sana sini sebagai apa orang kata, sebagai persediaan lah, protection kan kalau apa-apa jadi. Tapi bukan dia orang datang tu untuk berperang. Mereka pergi dengan 1,400 orang tu dalam keadaan pedang yang tersarung. Okey, kemudian apa ni dia? Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan. Okey, silap. Dua. Mana yang tiga? Tiga sebelah dia ni. Dia sebab buku teks kita tu, kalau kamu tengok buku teks kamu tu dia apa? Dekat sini. Dia macam page yang terbuka kan, dua tu bersambung. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah, Zulhulaifah untuk berniat umrah. Ini adalah salah satu daripada, kalau kita pergi haji umrah kita ada miqat, kita panggil dekat tempat. Nanti kamu belajar tajuk haji umrah, dia ada miqat. Miqat ni maksudnya tempat kita nak niat lah. Siapa pernah pergi haji umrah tu dia tahulah kalau kita datang dari Malaysia kat mana tempat dia, kalau kita datang dari tempat lain macam mana kan. Jadi Nabi berhenti di Zulhulaifah bersama sahabat semua untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan ibadah umrah ini. Seterusnya, kedatangan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan rombongan ini masuk ke Mekah. Musyrikin maksudnya orang yang ada dekat mana? Musyrikin ni orang yang ada dekat mana? Musyrikin ni orang mana? Dari mana? Dari Mekah. Maksudnya orang-orang Mekah, dia orang dah tahu, dia orang dengar-dengar, Nabi dah nak sampai lah. Dia kata Nabi dengan rombongan dia ni nak masuk Mekah. Jadi mereka ni tak nak bagi Nabi masuk Mekah. Maknanya menghalang Nabi masuk Mekah kan. Tak nak bagi. Jadi kemudian Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya berjumlah 200 orang cuba untuk menghalang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki kota Mekah di Qura' Al-Ghamim. Okay. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid. Khalid pada ketika ini dia belum Islam lagi.
Dia belum masuk Islam lagi Khalid bin Al-Walid ni. Kemudian nanti dia akan masuk Islam. Tapi dalam kisah perjanjian Hudaybiyah ni, Khalid belum masuk Islam. Dia antara yang mengetuai tenteranya nak tahan Nabi dan juga sahabat ni tadi di Qura Al-Ghamim. Tapi Nabi dah boleh agak benda tu semua, jadi Nabi ikut pintu lain, tak jumpa dengan tentera Khalid bin Al-Walid ni. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di Hudaybiyah. Ni tempat dia, Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ni sempena nama tempat tu, Hudaybiyah. Rasulullah SAW berhenti di Hudaybiyah. Baginda dikunjungi oleh Budail bin Warqa. Beliau menjadi perantara Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah. Okey. Di Hudaybiyah ada seorang wakil nama dia Budail bin Warqa. Dia ni menjadi perantara lah, pengutus. Maknanya nak cerita kan, nak masuk ke Mekah tak susah. Jadinya Budail ni menjadi orang tengah cerita apa kehendak Nabi kepada orang di dalam Mekah, iaitu penduduk musyrikin Mekah. Okey, kita kembali kita kembali muka surat yang sebelumnya ni untuk nombor 7. Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Okey. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Sebab penduduk musyrikin, dia orang pun takut juga kan. Nabi berperang ke apa ke, jadi dia orang bersedialah. Jadinya pada keadaan itu mereka menghantar wakil 2 orang ni bincang dengan Nabi, dan Nabi meyakinkan bahawa kami bukan datang nak perang, kami datang nak menunaikan umrah, nak masuk ke Mekah, nak pergi ke Kaabah. Okey. Rasulullah SAW mengutuskan Uthman bin Affan menemui musyrikin Mekah. Kemudian dari pihak Nabi pula, daripada pihak rombongan Nabi sendiri, Nabi mengirim Uthman bin Affan. Ni dari kalangan orang Islam kita lah, Uthman bin Affan ni yang famous kan. Dia merupakan khalifah lah nanti ya. Menemui musyrikin Mekah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Uthman ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematiannya. Okay? Bila Uthman dah sampai kat sana, maknanya Uthman cerita tentang kisah mereka ni datang bukan nak perang, kami datang nak menunaikan umrah secara aman. Kami tak ada nak gaduh-gaduh dengan korang orang musyrikin. Benarkanlah kami masuk kan. Tapi apabila Uthman sampai di sana tu, Uthman ditahan. Maknanya tak bagi balik dulu. Diorang tahan. Diorang tangkap Nabi Uthman dulu. Tahan. Kat Mekah tak bagi keluar pergi ke rombongan Nabi. Jadi bila Uthman terlalu lama mendapatkan kabar berita daripada Mekah ni tadi, para sahabat dan juga mereka ni bersangka dan juga mendengar kabar angin bahawa Uthman ni mungkin telah dibunuh. Okey. Jadi kerana itu, okay, kita tengok seterusnya yang nombor 9 ni. Rasulullah SAW dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'ah ni kiranya angkat janji setia. Kalau macam kamu tu pengawas ke apa ke kan, kamu ada ikrar kan. Mengangkat ikrar, macam itulah lebih kurang bai'ah ni. Bai'ah ni maksudnya kita mengangkat janji setia bahawa kita akan setia pada Nabi, pada siapa, itu bai'ah lah. Jadi nama bai'ah ini adalah Bai'atul Ridwan. Musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan, lantas mereka menghantar Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Lalu termeterailah perjanjian Hudaybiyah. Habis cerita. Daripada kisah ni tadi, okey, apa yang kita dapat perjanjian Hudaybiyah tu? Mari kita tengok seterusnya. Okay, kamu tengok dulu gambar kita kat sini, ni peta. Ni Madinah, Mekah. Maknanya antara Madinah ke Mekah tu ada satu tempat nama dia Hudaybiyah. Jadi maksudnya Nabi belum masuk ke Mekah tu, Nabi drop dekat Hudaybiyah. Dekat sinilah termeterainya perjanjian Hudaybiyah. Kerana itu nama dia perjanjian Hudaybiyah. Okey, kita tengok apa isi kandungan perjanjian Hudaybiyah kan. Mereka Nabi nak masuk Mekah. Tapi maknanya tak boleh lah, dihalang kan. Dihalang. Jadinya Nabi menghantar wakil, orang kafir Quraisy pun hantar wakil, tanya apa tujuan Nabi datang apa semua ni. Jadi setelah diyakinkan, Nabi pun
menghantar Osman juga kan. Jadi Osman ditahan, tak dihantar balik semula, tak dilepaskan untuk balik. Jadinya mereka bersangka lah, maknanya bersangka macam sesuatu je ni kan. Jadi mereka membuat janji setia dengan Nabi melalui Bai'atul Ridwan. Dari situ para musyrikin Mekah, orang kafir musyrikin Mekah ni rasa something wrong lah. Dia orang takutlah juga kan apabila sahabat dah buat Bai'atul Ridwan tu. Jadi mereka dari situ menghantar wakil untuk memeterai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni lebih kepada macam kita kata perjanjian gencatan senjata lah, macam tu lebih kurang. Dan ada lagi kandungan-kandungan dia yang lain. Mari kita tengok satu persatu apakah isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Rasulullah dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada tahun tersebut. Kena balik. Iaitu tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun depannya, iaitu 7 Hijrah, dan dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang bersarung. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Okey? Maksudnya tahun tu mereka baliklah dengan tangan kosong, tak dapat melaksanakan ibadah umrah. Okey, balik semula. Tak dibenarkan masuk langsung. Osman tadi pun selamat je, dia orang lepaskan kemudian tapi lambat sikit lah. Kemudian boleh datang tapi tahun depan. Tapi tahun depan tu datang berapa hari je dia dibenarkan? 3 hari. 3 hari saja, tak boleh lama. Datang tak boleh bawa senjata lain kecuali pedang yang bersarung. Pedang bersarung ni maknanya orang dulu pedang ni memang dia bawa ke mana-mana. Dia memang bawa ke mana-mana, kiranya macam untuk pertahanan diri lah macam tu. Maknanya bersarung tu selamat, tidak mahu berperang. Sekadar untuk ada je kat poket kita macam tu kan, bukan kat poket kat tepi kita. Jadi orang Quraisy dalam tempoh 3 hari tu mereka tak akan ganggu Nabi dan juga para sahabat. Tapi kalau lebih, mereka akan ganggulah. Jadi yang kedua, tiada peperangan antara kedua-dua belah pihak selama 10 tahun. Ni kalau kita panggil gencatan senjata lah macam tu. Palestin dengan Yahudi kan, dengan Israel, selalu macam tu lah kan, buat perjanjian tapi akhirnya mereka yang ingkari kan. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah ni ada gencatan senjata kan, maknanya tak boleh perang lah, tak boleh perang selama 10 tahun, tak boleh pihak Islam, pihak Muslimin Madinah serang Mekah, tak boleh, Mekah serang dia orang pun tak boleh. Kiranya dia orang dah berjanji dalam perjanjian Hudaibiyah selama 10 tahun. Okay, mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengangkat perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga terikut dengan perjanjian Hudaibiyah. Dalam masyarakat Arab pada ketika itu, mereka ni banyak kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah ni apa? Kabilah-kabilah ni apa? Kabilah-kabilah ni dia kelompok macam puak-puak lah. Gitu. Kalau kita kat sini ni, kita tak adalah sangat kabilah ni. Tapi kalau kita nak faham, lebih kurang macam bangsa-bangsa lah lebih kurang kan. Macam kita ada Jawa, ada Banjar, ada apa lagi. Lebih kurang lah, tapi tak sama lah dengan kabilah. Lebih kurang saja pemahaman dia tu. Okay. Kabilah maknanya mereka ada puak-puak, dan kabilah ni biasa dia orang ada ketua-ketua dia. Ketua puak dia. Nama lain dia puak lah. Kalau puak tu saya kamu faham insyaAllah. Jadi semua kabilah-kabilah yang ada maknanya berhubung dengan Nabi, dengan pihak Islam, maknanya ada buat perjanjian dengan Nabi, tertakluk juga dengan perjanjian Hudaibiyah. Mereka kena follow juga perjanjian Hudaibiyah ni. Dan juga mereka kabilah-kabilah yang yang membuat janji dengan tentera musyrik, dengan orang musyrikin pun sama. Mereka mesti menepati perjanjian ini. Okey. Dan juga satu lagi lah, ni yang orang Islam tak puas hati, para sahabat tak berapa puas hati, tapi Nabi bersetuju, iaitu orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan. Sebaliknya sesiapa yang lari dari Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Maksud dia apa? Dia nak kata apa? Kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, maksudnya orang musyrikin Mekah, kafir musyrikin Mekah lari ke tempat Nabi, ke Madinah, ke tempat orang Islam, dia mesti dikembalikan semula ke Mekah. Tapi kalau orang Islam Madinah lari ke Mekah,
orang Islam Madinah lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Jadi yang ni lah orang tak puas hati. Dia kata kenapa macam ni, tak adil ni. Perjanjian ni tak adil lah, yang tadi nak masuk Mekah tak bagi kan. Dia kata 3 hari je, tahun depan pula tu, tahun ni dia tak boleh, kita kena balik tangan kosong. Tapi Nabi kata tak apa, kita terima saja, kita terima, Nabi kata. Jadi ya tahun ni kita balik. Okay. Kemudian kita tengok okey, perjanjian ni ada 4 perkara ni, tolong ingatlah, hafal dia punya isi kandungan. Tak payahlah ingat ayat yang panjang tu, ingat dia punya isi kandungan dia apa ceritanya. Okey. Jadi sebalik perjanjian Hudaibiyah ni ada hikmah, walaupun para sahabat nampak macam benda tu berat sebelah, tapi Nabi ni bijak. Nabi ni bijaksana. Dia ada sifat bijaksananya, dia menerima perjanjian itu. Okey, dari titik tolak perjanjian Hudaibiyah itulah berlakunya perkembangan dakwah Islam. Okey, yang pertama, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah. Sebab kita dah berjanji dalam perjanjian Hudaibiyah, jadi mereka tak adalah teruk sangat kacau Nabi macam sebelum perjanjian Hudaibiyah. Jadi Nabi boleh melakukan usaha dakwahnya dengan lebih aman. Okay, ramai orang Arab yang memeluk Islam secara terang-terangan seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan Uthman bin Talhah ni. Khalid bin Al-Walid ni kan tadi saya cakap apa? Apa saya cakap pasal Khalid bin Al-Walid tadi? Ketua perang. Dia masa sebelum perjanjian Hudaibiyah tu dia adalah antara orang yang menentang Nabi lah. Selepas perjanjian Hudaibiyah dia antara orang yang memeluk Islam. Okey. Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islam dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab seperti Bahrain dan juga Amman, Oman, serta kerajaan di luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Sebabnya maknanya ketika itu Nabi selepas daripada perjanjian Hudaibiyah tu, musyrikin Mekah dah tak berapa kacau Nabi untuk dakwah. Jadi Nabi pun dah boleh berdakwah dengan lebih giat lagi. Nabi menyebar luaskan lagi dakwah Nabi kepada negara-negara luar. Contohnya Nabi menghantar surat, maknanya ajak dia orang masuk Islam lah. Maknanya ajak mereka berbaik sama-sama kan. Antaranya ke luar negara lah, antaranya Bahrain, Oman. Sekarang ni Bahrain, Oman ni dah jadi negara Islam lah. Cuma Rom tak menerima lah. Tapi kebanyakan negara-negara yang Nabi ajak masuk Islam pada ketika itu diterima baik oleh pemimpinnya. Okay, dari situlah hikmah, walaupun para sahabat awal-awal tu tak nak terima perjanjian Hudaibiyah, maknanya macam tak bersetuju, tapi Nabi kata tak apa, kita terima perjanjian Hudaibiyah walaupun kita nampak ia adalah seperti berat sebelah, ada hikmah di sebaliknya. Okay. Yang seterusnya, dari sudut perkembangan politik Islam, masyarakat musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah sebagai pemimpin. Maknanya dalam kita perasan tak perasan lah, apabila termeterainya perjanjian Hudaibiyah, maksudnya orang musyrikin Mekah dia mengiktiraflah Nabi ni sebagai pemimpin di Madinah. Okay. Rasulullah mengikat perjanjian dengan kabilah di sekitar Madinah, antaranya termasuklah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni antara bani yang famous lah juga dan kuat. Rasulullah SAW mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pemimpin lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Maksudnya mereka mengiktiraflah Madinah sebagai sebuah negara dan juga Nabi sebagai pemimpin negara Islam di Madinah. Sebab mereka menerima surat-surat dan juga menjawab semulalah surat daripada Nabi itu. Yang seterusnya, selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah pada ketika itu. Pada ketika itu Nabi dah kuranglah, maknanya nak protect diri daripada kaum musyrikin Mekah sebab mereka sebab dah janji 10 tahun tadi gencatan senjata tak ada perang apa kan. Jadi maknanya Nabi dan juga para sahabat dah lebih aman lah dari sudut tu. Maknanya Nabi fokus kepada yang lain pula, iaitu antaranya Yahudi di Khaybar.
Seterusnya perkembangan ketenteraan Islam. Maknanya daripada aspek ketenteraan Islam, kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Menunjukkan apa? Menunjukkan makin ramai orang masuk Islam. Walaupun kita nampak macam berat sebelah lah Hudaibiyah ni, perjanjian Hudaibiyah, tapi tidak. Maknanya dari situ orang membuka mata. Masyarakat maknanya yang belum Islam tu mereka buka mata. Wah, Nabi ni maknanya seorang yang diplomasi. Diorang pun nampak perjanjian Hudaibiyah tu berat sebelah, tapi Nabi boleh terima, dia kata. Maknanya mereka melihat akhlak Nabi ni, mereka melihat cara Nabi manage politik. Kan macam mana Nabi manage sebagai ketua Islam. Jadi dari situ orang musyrikin mana yang belum Islam mereka tertarik hati dan masuk Islam. Kemudian daripada 3,000 tentera sebelum tu meningkat dalam tempoh 2 tahun sahaja meningkat kepada 10,000. Mana datang 10,000 mestilah orang Islam kan. Maknanya orang yang dah masuk Islam menjadi tentera. Antaranya Khalid bin Al-Walid tadi, dia adalah antaranya panglima perang lah, kita panggil panglima perang, ketua dalam, kalau perang tu dia selalu jadi ketua lah. Sebelum tu dia jadi orang yang di pihak musyrikin yang menentang Islam. Bila dia masuk Islam mestilah dia jadi tentera di sebelah pihak kita pula. Dia pula menjadi ketua dari sebagai Muslim di pihak Islam. Okay, yang seterusnya mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam di Madinah dan juga musyrikin Mekah. Tak adalah dah asyik nak bergaduh, nak bertegang, nak berperang, nak berbunuh-bunuhan lagi. Okey, setakat ini ada soalan 10.44. Ada soalan? Ada soalan? Tak. Okey, faham Untuk latihan, saya nak kamu buat soalan nombor 3 dan 4. Nombor 3 dan 4 sahaja ni. Penilaian yang ni, nampak tak? Nombor 3 dan 4 ni. Nombor 3 dan 4. Hikmah tu, janganlah salin pemanjang jela tu. 2 saja dia nak, kamu bagi yang pendek je. Sebaris. Apa yang kamu faham daripada hikmah yang dekat atas tu. Okay? Pilihlah mana-mana, sama ada sebab dia tak cakap pun dia nak politik ke apa ke, jadi kamu boleh pilihlah mana-mana daripada hikmah perjanjian Hudaibiyah tu. Okey, kita habis tajuk unit 1. Boleh faham perjanjian Hudaibiyah? Boleh cikgu. Okey, saya rasa semua faham lah sebab kamu pun dah buat nota tu. Bagusnya bila kita buat nota dulu, jadi kita lebih mudah faham. Simple saja perjanjian Hudaibiyah ni. Cuba kamu kena ingat kronologi dia sikit dan juga apa kandungan perjanjian Hudaibiyah tu, dan selepas tu apa hikmah, maknanya apa yang berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah, apa kesan daripada perjanjian Hudaibiyah tu selepasnya. Jadi itu yang kita kena ingat. Cuba ulang sikit dekat saya, siapa nak bagi tahu dekat saya apa isi kandungan perjanjian Hudaibiyah tadi. Satu, siapa nak bagi tahu saya perjanjian Hudaibiyah tadi? Satu, apa isi kandungan dia? Berperang. Tak boleh perang selama 10 tahun. 10 tahun. Kita panggil dia sebagai genjatan senjata. Maksudnya masing-masing kena simpan senjata, tak boleh perang. Satu genjatan senjata. Yang kedua, lagi apa? Part yang kedua apa? Boleh pergi. Tahun tu boleh pergi Mekah tak? Boleh masuk tak Mekah? Tak boleh. Tak boleh. Bila boleh masuk? Tahun depan. Tahun depannya, iaitu 7 Hijrah. 7 hari. Okay. Berapa lama mereka boleh stay dekat Mekah pada 3 tahun? hari. 3 hari sahaja. Dan juga dalam keadaan tak boleh bawa Jatuh. pedang. Bukan tak boleh bawa pedang, tak boleh bawa senjata lah. Hanya pedang yang bersarung sahaja. Okay, ada lagi tak perjanjian Hudaibiyah? Apa kandungan dia lagi? Rasulullah bermimpi Kaabah. Rasulullah bermimpi Kaabah tu cerita sebelum. Tu cerita Oh. bulan-bulan. Dia Bai'atul Ridwan apa? Bukan ni Perjanjian juga. kandungan perjanjian Hudaibiyah kan bila selepas meterai Bai'atul Ridwan tu, dari situ penduduk musyrikin Mekah dia orang dengar pasal perjanjian Hudaibiyah Bai'atul Ridwan. Dari situ mereka menghantar satu
perjanjian lah. Maknanya nak memeterai perjanjian. Nak ajak orang Islam, Rasulullah dan juga musyrikin Mekah, kita sama-sama tanda tangan ni perjanjian ni. Perjanjian apa nama dia? Perjanjian Hudaibiyah. Apa kandungan dia tadilah yang kawan-kawan sebut tu. Ada lagi apa dia? Apa dia kandungan perjanjian Hudaibiyah tu? Kalau orang Mekah pergi Madinah kena kembalikan, tapi kalau orang Madinah pergi Mekah tak boleh kembalikan. Bukan pergilah, maksudnya lari. Kalau pergi saja tak apa, pergi melawat ke tak apa, pergi Mekah tak apa. Yang tak boleh ni lari. Maksudnya orang musyrik Mekah lari ke Madinah. Yang Madinah lari ke Mekah. Yang orang musyrik Mekah lari ke Madinah, dia kena balik semula. Dia kena dikembalikan, dipulangkan. Tapi kalau orang Madinah lari ke Mekah, tak perlu dipulangkan. Yang ni yang sahabat-sahabat macam nampak tak puas hatilah. Tapi Nabi kata tak apa, kita go on. Kalau orang Islam tu benar-benar setia dengan kita, benar-benar maknanya baik lah, maknanya benar-benar Islam dia tu, dia takkan lari ke Mekah, betul tak? Betul tak? Mereka takkan lari ke Mekah. Apa dia nak lari kalau dia betul-betul Islam yang sejati. Maksudnya dia betul-betul janji taat setia dengan Nabi, dia takkan lari. Tapi kalau dia lari, maksudnya dia memang orang yang tak ada kualiti lah. Buat apa kita nak simpan dia? Lantak dia nak lari. Itu maksud Nabi. Macam tu, faham tak? Nabi berfikiran sebegitu. Jadi Nabi tak kisah dengan kita kata apa, dengan perjanjian yang keempat tu. Walaupun sahabat rasa macam tak puas hati, tapi Nabi kata tak apa. Kalau dia lari, maksudnya dia memang tak bernilai lah bagi kita. Biarkan dia. Kemudian nanti Allah akan balas. Gitu saja. Nabi ni simple saja hidup dia. Jadi dari situlah kita nampak hikmah ataupun kesan-kesan positif dia. Islam semakin berkembang. Ramai lagi orang yang inilah dia hikmah yang saya nak. Kamu jangan tulis panjang ayat yang panjang tadi, kamu keluarkan saja. Daripada asalnya 3,000 orang sahaja, tentera Islam dah berkembang sampai 10,000 orang. Kan ramainya orang masuk Islam. Antaranya siapa yang sebelum tu dia non-Muslim, dia masuk Islam. Orang-orang kuat antara Khalid bin Al-Walid dan ada lagi nama-nama besar dekat situ. Itulah antaranya hikmah selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey? Kenapa nama dia perjanjian Hudaibiyah? Kerana berlaku di Hudaibiyah. Nama tempat tu Hudaibiyah. Okey? Ada soalan? Ada. Saya nak masuk sikit peristiwa. Kita ada 10 minit sikit. Sikit saja saya masuk pembukaan kota Mekah. Okey, kita baca sedikit peristiwa pembukaan kota Mekah ini. Kejadian yang mencetuskan pembukaan kota Mekah. Maknanya rentetan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah tadi, berlakunya pembukaan kota Mekah. Ataupun nama dalam bahasa Arab kita sebut dia sebagai Fathu Mekah. Fathu Makkah. Fathu tu pembukaan lah Mekah. Kejadian yang mencetuskan pembukaan kota Mekah iaitu kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Khuza'ah telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah lagi. Kabilah Bani Khuza'ah telah mengikat janji dengan Rasulullah. Kan Nabi dalam cerita yang tajuk sebelum ni, kita baca bahawa Bani Khuza'ah ni diorang mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Manakala Bani Bakar pula mengikat janji dengan musyrikin Mekah. Jadi orang yang kabilah yang berkait, maknanya kabilah yang ada mengikat perjanjian dengan Rasulullah atau musyrikin Mekah mesti mematuhi perjanjian Hudaibiyah tadi. Antaranya apa? Gencatan senjata 10 tahun. Tapi diorang ni kerja bergaduh je memang dari dulu lagi, tak suka ni. Pantang jumpa nak bergaduh macam tu kan. Jadinya berdasarkan perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua kabilah ni tak bolehlah berperang selama 10 tahun. Okay, pada suatu malam di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah mengetuai sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar. Bani Bakar ni geng dengan musyrikin Mekah tadi kan. Dan musyrikin Mekah telah menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Watir. Beberapa orang daripada kabilah Bani Khuza'ah telah dibunuh. Bahkan sebahagian mereka dibunuh di kawasan Tanah Haram. Amru bin Salim Al-Khuza'i segera menuju ke Madinah. Dia daripada kabilah Khuza'ah tadi, dia segera menuju ke Madinah untuk memberitahulah kejadian bahawa mereka ini diserang kepada Rasulullah. Jadi dengan berlakunya peristiwa ini, maksudnya musyrikin Mekah dan juga kabilah yang bersekutu dengan musyrikin Mekah ni sendiri yang kita kata apa, tidak menepati janji pada perjanjian Hudaibiyah itu. Jadi dari rentetan itulah
berlakunya peristiwa di mana starting kepada Nabi merancang untuk pembukaan Kota Mekah. Maksudnya nak masuk juga Kota Mekah dalam keadaan apa cara sekalipun. Okey. Sebab apa? Sebabnya mereka dah kita kata Melanggar peraturan. melanggar janji. Padahalnya mereka yang buat janji tu perjanjian Hudaibiyah tu mereka yang buat. Okey, jadi kita tengok kronologi daripada peristiwa starting kepada pembukaan Kota Mekah tu bermula di Madinah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Rasulullah bergerak ke Mekah bersama dengan 10 orang tentera tadi. Abu Rahmi Al-Ghifari dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Okey. Yang kedua, apabila sampai di Mar Zahran, pasukan tentera Islam berhenti di Mar Zahran. Rasulullah SAW memerintahkan 10,000 tentera yang tadi menyalakan 10,000 unggun api. Maknanya seorang nyalakan 10,000 unggun api. Untuk apa? Untuk apa nyalakan unggun api ni? Menakutkan itu. Untuk memberitahu pihak Mekah tu kami datang ni, kami ni ramai 10,000 ni, mestilah nampak macam apa, hebatlah ramai ni, kami 10,000 ni datang nak buat sesuatu kat kamu semua kerana telah merosakkan perjanjian kita. Jadi Abu Sufyan meninjau pasukan tentera Islam. Abu Sufyan ni dari pihak musyrikin Mekah lah, dia tinjau-tinjau, dia tengok ramai ni Kemudian beliau terserempak dengan Al-Abbas. Lalu Al-Abbas membawanya menemui Rasulullah SAW. Dalam dia duk apa? Dia duk intai-intai tu, Al-Abbas jumpa. Al-Abbas ni daripada pihak orang Islam lah. Jadi dibawa Abu Sufyan ni berjumpa dengan Nabi. Akhirnya beliau memeluk Islam dalam pertemuan itu. Rasulullah menghargai pengislamannya, iaitu Abu Sufyan sudi masuk Islamnya. Nabi sangat menghargainya dengan memberi jaminan keselamatan kepada sesiapa yang berlindung di rumahnya. Okay? Jadi Abu Sufyan ni masih lagi penduduk Mekah tadi Jadi Nabi kata, maknanya Nabi akan masuk menyerang Mekah lah nanti kan. Jadi Nabi kata siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, Nabi tak akan ganggu dia lah, tak kira lah di Islam ataupun sebaliknya. Kemudian pada pagi hari Rabu 17 Ramadan tahun ke-8 Hijrah itu, Rasulullah meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Ketika itu musyrikin Mekah terkejut. Diorang tak standby. Diorang tak perasan. Diorang tak sangka Nabi nak datang dengan keadaan tentera yang ramai sebegitu. Jadi Nabi, diorang ni tak ready. Tak ready untuk berperang lah. Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumahnya, iaitu di rumah masing-masing dan juga dalam Masjidil Haram. Jadi Abu Sufyan bagi tahu pada mereka-mereka yang maknanya yang non-Muslim ni, bukan non-Muslim, maksud penduduk di Mekah tu, nak selamat kumpul kat rumah saya ataupun duduk kat rumah masing-masing ataupun pergi berhimpun duduk dalam Masjidil Haram. Jangan melawan. Apabila sampai di Zultuan, Rasulullah SAW membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan. Di bawah 4 orang panglima perang, iaitu Rasulullah sendiri mengetuainya. Yang pertama, yang kedua Khalid bin Al-Walid tadi, dan yang ketiga Zubair bin Al-Awwam, dan yang keempat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap pasukan ini masuk ke Kota Mekah melalui arah yang berbeza. Maknanya melalui 4 penjuru. Nabi bahagi-bahagikan 4 kumpulan ni. Tiada sebarang tentangan yang diterima daripada tentera Islam oleh tentera Islam kecuali bagi pasukan Khalid bin Al-Walid saja. Sebab satunya mereka tak bersedia dengan nak berperang ni, mereka tak bersedia, mereka tak sangka Nabi nak datang serang mereka. Yang pertama. Yang kedua, yang menerima tentangan hanya daripada penjuru Khalid bin Al-Walid saja. Mereka dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah yang menyebabkan 2 sahabat lah gugur syahid dalam pertempuran itu, dan 12 musyrikin Mekah pula terbunuh. Daripada 3 penjuru yang lain, Nabi dan 2 sahabat lagi tu tiada yang maknanya melawan lah, tak ada orang yang datang serang. Seterusnya, apabila masuk ke Kota Mekah, Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu pada 630 Masihi. Maksudnya Nabi dah boleh masuk dengan para sahabat semua. Nabi dah menguasai Kota Mekah di situ. Okey. Kita tengok faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah.
Yang pertama, mimpi Rasulullah, maksudnya daripada petunjuk Allah lah. Mimpi para nabi ni dia merupakan satu petunjuk lah. Kalau kita mimpi kita ni mainan tidur kan, tidur tak basuh kaki, tidur sebelum tidur main telefon, sebelum tidur main game kan, mana nak datang dia punya petunjuknya. Memangnya mimpi mainan tidur lah, kena kejar hantu lah apalah kan. Sebab apa, memang main game tembak-tembak sebelum tidur, jadi dia terbawa-bawa lah dalam mimpi. Jadi tu mimpi kita orang biasa ni mimpi mainan tidur je lah. Tapi mimpi Nabi, mimpi para Rasul, dia adalah mimpi yang kita kata apa? Petunjuk daripada Allah, di mana itu adalah petunjuk bahawa akan berlakunya pembukaan kota Mekah. Bila kata pembukaan kota Mekah ni, maksud dia apa? Maksudnya orang Islam dah tak ada halangan lah nak masuk ke kota Mekah. Nabi dah menguasai kota Mekah, begitu. Yang kedua, strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun terhadap pihak musuh tadi. Membahagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang masuk ke Mekah mengikut arah yang berbeza. Penduduk musyrikin Mekah tadi tu yang saya kata, bila Nabi masuk ke Mekah tu mereka terkejut dan juga mereka tak prepare, tak ready, dan juga mereka pun takut nak serang kan. Yang menyerang tu daripada side makna Khalid bin Al-Walid je, yang 3 side lagi daripada Rasulullah dan 2 sahabat tu tidak diserang. Kerana apa? Mereka pun takut nak serang. Mereka tahu kalau serang ramai yang akan gugur, yang akan mati. Sebab apa? Sebab mereka tak ready, satu. Yang kedua, Nabi ni datang dengan tentera yang ramai, 10,000 orang. Nak lawan dengan mereka yang tak bersedia, mungkin akan ramai yang mati. Jadi dia kata tak payah lawan. Tak payah lawan. Cuba dari satu pihak tu saja yang lawan, tu pun tak ramai sangatlah yang gugur dalam tu kan. Yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Itu yang penting. Kita nak berjaya kena disiplin, kena semangat yang tinggi. Walaupun pandemik ke apa, kamu kena fokus pada tujuan utama kamu. Kamu apa tujuan utama kamu untuk tahun ni? PT3, untuk peperiksaan, untuk berjaya dalam dengan cemerlang kan. Jangan kita rasa SPM tu lambat lagi. No, kamu dah tak lama juga. Pejam mata, celik mata, dah sampai dah. Tiba-tiba dah SPM kamu semua. Jadi kita kena sentiasa get ready, bersedia. Tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi. Yang pertama, kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan suku, kaum dan kabilah. Kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah SAW tanpa bantahan, seperti pasukan Zubair bin Al-Awwam yang masuk ke Mekah melalui dataran tinggi dan berhenti di Al-Hujun. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah sampai kepada mereka. Maksudnya Nabi bila dia nak buat tu, dia dah ada planning dah. Kamu kena duduk ikut sini, kamu naik ikut sini, kamu kena stay dekat sini, apa semua kan. Sebab Nabi macam Nabi dah nampak dah apa yang akan berlaku. Maknanya dari sudut protection pun ada. Macam masa ketika perang Uhud pun begitu juga kan. Ada yang duduk bahagian pemanah dekat bahagian Uhud. Nabi dah kata apa pun jadi korang jangan turun kan. Tapi apabila turun, apabila tak dengar cakap Nabi, apa jadi? Sesuatu yang tak baiklah jadi kan. Sebab apa? Tak mendengar. Jadi dalam peristiwa ini semuanya taat. Bila Nabi kata, bila kita dalam peperangan ataupun kita dalam apa-apalah, kalau kamu ni, kalau pelajar mungkin dari aspek apa, kalau kita ada ketua dalam kelas ke, ketua dalam kawat kaki, kita kena dengar cakap dia tu tak? Kalau seorang tak dengar, dia jadi huru-hara lah. Jadi dalam keadaan ini, Nabi adalah sebagai ketua dan Nabi adalah sebagai perancang, maka semua mesti dengar, setuju dengan apa yang Nabi perintahkan. Yang keempat, musyrikin Mekah yang semakin lemah, yang tambah lemah. Sebab apa lemah? Sebabnya yang kuat-kuat ni dah ramai masuk Islam. Diorang tahu diorang lemah, jadi sebab tu diorang tak serang Nabi. Ketika Nabi masuk ke kota Mekah, diorang macam dah redha je lah. Sebab apa? Kalau serang kau kita mati. Jadi kita tak payah serang lah. Kita pun dah tak ada kekuatan. Kekuatan kita dah ramai yang masuk Islam. Antaranya Khalid bin Al-Walid dan Abu Sufyan tadi. Okay? Sebahagian pembesar Mekah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal. Ni yang kuat-kuat menentang Nabi ni. Pak saudara Nabi Abu Jahal paling kuat menentang Nabi. Dia dah mati sebelum tu. Jadi dah tak adalah orang yang bersemangat wajar nak menentang Nabi ni, kebanyakan dah tak ada. Yang otai-otai tu dah mati dah. Tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemarahan tentera Islam. Jadi diorang macam dah redha je lah, terima saja. Jadi bermula dari detik itulah berlakunya pembukaan kota Mekah. Okay. Dah 2 minit dah, ada kelas tak?
Ada kelas tak? Kamu ada kelas tak Tak ni? ada. Tak ada. Okey, saya sambung sikit lah, saya habiskan ya sikit. Okay, langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas, siapa yang ada kelas tak apa dia boleh keluar. Siapa yang ada kelas pukul 11 dia boleh keluar. Okay, langkah yang diambil Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah ni, yang pertama tadi menegakkan syiar Islam. Ini yang Nabi menunaikan tawaf dan mengucup Hajarul Aswad serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Mengarahkan Bilal bin Rabah melakukan azan di atas Kaabah. Maknanya Nabi dah nak tunjukkan Mekah ni, buat Mekah ni sebagai negara Islam. Sebelum tu Mekah dikuasai oleh musyrikin Mekah sebab itulah banyak berhala dan sebagainya. Jadi sekarang ni Nabi nak bangkit ke semula Mekah sebagai negara Islam. Jadi Nabi menegakkan syiarnya melalui ini. Menghantar beberapa pasukan ke sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala di sana seperti berhala Uzair di Nakhlah, berhala Su' di Rihad dan juga berhala Manat di Al-Mushaishal. Ni berhala-berhala yang besar lah. Jadi Nabi hapuskan semua yang berada di sekeliling Mekah. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi menyuruh supaya musyrikin Mekah ni untuk memeluk Islam lah. Ajak orang masuk Islam elok-elok kan. Berbai'ah dengan penduduk Mekah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak. Yang keempat, menguruskan pentadbiran di Mekah. Nabi mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah. Maksudnya menguruskan Kaabah lah di situ. Memerintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian di Masjidil Haram yang rosak. Dan yang keempat, yang terakhir, memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Rasulullah telah mengisytiharkan kemaafan pada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda lah, yang pernah mencecer dan sebagainya kepada baginda. Jadi Nabi memaafkan mereka dan membenarkan mereka semua pulang ke rumah masing-masing dengan aman. Bertitik petolak dari ini, Nabi mengangkatlah, maknanya kita angkat Nabi sebagai ketua di Mekah. Nabi itu kita nak panggil dia pembukaan kota Mekah. Nabi dah menjadi ketua di Mekah. Iktibar daripada peristiwa pembukaan kota Mekah, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati seperti mana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang. Mesti ada planning untuk menjamin kejayaan tugas tersebut. Kita ada tugasan, kerja sekolah cikgu bagi, plan lah masa kita dengan baik. Okay? Kita hendaklah memaafkan kesalahan orang lain kerana semua manusia berhak mendapat kemaafan. Seperti mana Nabi lakukan pada penduduk musyrikin Mekah. Walaupun mereka pernah menyakiti Nabi, pernah memerangi Nabi, pernah mengingkari Nabi, tapi Nabi memaafkan mereka. Sebab apa? Sebab dari kemaafan itu yang jahat boleh jadi baik. Dari kemaafan itu mereka yang non-Muslim boleh terikat hatinya nak masuk Islam. Sebab itu akhlak Nabi ni sangat mulia lah. Mampu memaafkan orang yang menyakitkan dia. Kita ni kadang berdendam orang sampai ketua. Tak sama dengan Nabi. Jadi kita kena berusahalah untuk menjadi seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah antara kunci Nabi berjaya membuka kota Mekah. Kesan dia apa? Hari inilah kita boleh pergi Mekah, boleh menunaikan haji umrah dengan aman. Tak ada sekatan-sekatan apa semua kan. Kerana Mekah dan Madinah adalah hak milik orang Islam. Okey, ada soalan? Kita dah lebih masa ni, ada soalan? Buat latihan yang saya bagi tadi tu untuk tajuk perjanjian Hudaibiyah. Kira ni saya dah habiskan, saya laju sebab tajuk ni masuk ujian insyaAllah. Okey. Okay, itu sahaja. Kalau tak ada soalan, terima kasih semua. Boleh bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk-tajuk tu nanti kawan kamu share dekat grup Telegram salin. Okay. Assalamualaikum, boleh bersurai. Terima kasih sahaja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.